Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak apa clear tuan-tuan. Saya pegang. No? Yang dikasihi Tuan Imam oleh jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, cuti lagi kita sekian lama. Malam ni kita dapat bertemu semula dalam kuliah sirah kita ni tuan-tuan. Cuma malam ni insya-Allah saya lari sikit tajuk masih dalam tajuk sirah Nabawiyah, cerita tentang perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sikit saya ambil tuan-tuan berkenaan dengan sifat-sifat masyarakat Arab. Sifat-sifat masyarakat Arab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita kena tahu tentang orang Arab ni tuan-tuan, Arab Quraisy dan Arab-Arab yang lain ni, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada mereka. Jadi apa kepercayaan, sifat-sifat mereka kita kena tahulah, baru kita boleh memahami sirah dengan baik. Jadi oleh kerana kita sekarang ni berada dalam bulan Rejab, kita ni dalam bulan Rejab, ujung Rejab dah tuan-tuan, saya ambil sikit lah supaya kita dapat manfaat daripada tajuk ini, bersempena dengan kita berada dalam bulan yang termasuk dalam salah satu daripada bulan haram. Untuk pengetahuan kita semua, masyarakat Arab jahiliyah ni, walaupun mereka telah pun sesat, dahulunya mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Arab Quraisy tu anak cucu Nabi Ibrahim kan? Semua suku-suku Arab ikut ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam di kota Mekah. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ni diikuti oleh bangsa Arab, sehinggalah sampai ke zaman pemerintahan kabilah Khuza'ah, iaitu di bawah pemerintahan seorang ketua yang sangat mereka hormati yang bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai, dia inilah orang yang mula-mula bawa masuk berhala ke kota Mekah. Oleh kerana dia ni pemimpin yang disayangi baik, orang yang sangat pemurah, jaga kebajikan rakyat, rakyat sangat sayang pada dia. Apa dia kata, semua orang ikut. Sehinggalah sampai ke peringkat bila Amru bin Luhai bawa masuk berhala yang pertama ke kota Mekah, Hubal. Bawa balik mai, dia ajak masyarakat di sana menyembah berhala. Akhirnya semua masyarakat ikut dia, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya berhala yang ada di Kaabah ni tuan-tuan berjumlah 360 ekor. Boleh kata ekor tuan-tuan. Mana kalau semua sehari seekor, setahun berhabis. Punya banyaknya berhala di kota Mekah masa Nabi SAW berada di Mekah pada ketika itu. Macam-macam nama. Walaupun mereka sesat dah, minum araknya, zinanya berleluasa, tapi tajuk yang kita bincang pada malam ni iaitu tajuk bulan-bulan haram. Arab panggil Al-Ashhurul Hurum, yang ni mereka tetap muliakan. Sebab ajaran ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sampai zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak mula tajuk ni tuan-tuan, tak ikut spek sejarah lah. Saya nak guna ni sebab kita berada dalam bulan Rejab, dan saya bimbang tuan-tuan, ramai masyarakat kita kalau kita tanya lah anak-anak, pak-pak saya tak tahulah, tapi anak-anak kita tuan-tuan kalau kita tanya dia, cuba hang sebut kat ayah bulan-bulan haram tu ada berapa, cuba sebut satu-satu. Agak-agak lah tuan-tuan, nak kita boleh habaq kita. Hai,
Kuasa kelam juga nak boleh apa? Pasal depa bilang bulan hijrah pun tak erti. Muharram, Safar, lepas tu dia tak tahu nak kata mana dulu, Jamadil Awal dulu ke Rabiul Awal dulu. Dia celau lah. Jadi kalaulah depa ni tuan-tuan, generasi kita pada hari ni tak tahu bilang bulan-bulan Islam, agak-agak mereka tahu tak bulan haram tu bulan apa. Kita tanya mereka bulan Syawal tu bulan berapa, tak tahu nak abang. Kalau bulan Ogos dia tahu bulan 8, tapi kalau tanya bulan Syawal, bulan Zulqa'dah tu bulan berapa, dia tak tahu nak abang. Jadi kemungkinan besar masyarakat kita tak tahu bulan haram ni apa benar bulan haram. Bahkan kita tuan-tuan bila masuk bulan Rejab macam kita berada sekarang ni, yang jawatan kuasa surau duk fikir, jawatan kuasa masjid fikir nak buat ceramah Isra' Mi'raj. Jadi Isra' Mi'raj ni tanya siapa pun tahu. Pasal apa? Tiap-tiap tahu kita pergi. Tapi bulan haram kalau kita tanya, tak ada masjid yang buat ceramah tajuk bulan-bulan haram. Adakah tuan-tuan pernah tengok di mana-mana tempat satu tajuk ceramah dia kemuliaan bulan-bulan haram? Saya lah sepanjang saya duk pergi sana pergi sini, saya tak pernah jumpa lagi masjid buat ceramah tajuk bulan haram. Sebab itulah malam ni saya nak ambil tajuk ni, dia berkaitan dengan sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak belajar tajuk ni tuan-tuan pada malam ni melalui ayat dalam surah At-Taubah, iaitu ayat 36 surah At-Taubah yang ada di depan sana tuan-tuan. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Ayat 36 surah At-Taubah. Lah kita tengok ayat ni tuan-tuan. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tentukan bulan ni setahun ada 12 bulan. Bukan ahli falak mana-mana yang buat keputusan. Bincangnya kita buatlah setahun 12 bulan. Dah Allah Taala yang buat keputusan ni. Setahun bagi kita yang duduk di muka bumi ni 12 bulan setahun tuan-tuan. Bila Allah Subhanahu wa taala buat ketetapan setahun ada 12 bulan ni? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi lagi Allah dah tetap dah. Orang yang duduk atas muka bumi ni, kita lah manusia ni, setahun ada 12 bulan. Tak ada siapa boleh ubah ketetapan ini tuan-tuan. Minha arba'atun hurum. Kemudian Allah lanjutkan lagi, Allah kata dalam 12 bulan tu Allah pilih pula. Ada 4 bulan, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Apa makna haram di sini tuan-tuan? Tanah haram. Kan kita dah sebut tanah haram, bulan haram. Haram ni daripada perkataan hurmah, tanah yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai kehormatan. Bulan yang mempunyai kemuliaan, bulan mulia, bulan yang penuh dengan kehormatan yang perlu dihormati oleh semua umat Islam. Orang Islam kena tahu bahawa Allah pilih ada 4 bulan dalam setahun dipanggil bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Kita kena muliakan. Macam inilah kita Ramadan kan, Ramadan setahun sekali mai.
Bila nak mai Ramadan, kita puasa lagu mana tuan-tuan? Kita puasa besar. Tanyalah siapa pun, kata orang Islam ni dia akan merasa mulia bulan Ramadan ni. Kalau adalah budak-budak muda tang-tang mana bila buat tak senonoh tuan-tuan, naik mutu lelaki perempuan duk peluk aku, kita kata apa tuan-tuan? Bila kita pergi marah kepada tu, kita bukan kata hak dia buat tu salah, kita kata ni bulan puasa ni. Pasal apa yang kita duk kait bulan puasa? Pasal kita sedang bulan ni bulan mulia, bulan besar, bulan yang dihormati. Tiba-tiba pergi duk buat kerja tak senonoh, kita rasa tak patut sangat. Pasal bulan ni bulan Ramadan. Tapi untuk pengetahuan kita semua, bukan Ramadan saja bulan yang dihormati ini, yang ada keberkatan tersendiri. Ada 4 lagi bulan. Allah yang buah nama bulan tu bulan yang dihormati. Al-Ashhurul Hurum. Bukan main daripada hadis-hadis dhaif ke. Kok lah lagi geng-geng hak duk kira dhaif ni kan. Ni benar ni mana ada ni? Ada apa ni dalam Quran sebut ni? Allah yang sebut dalam Quran minha arba'atun hurum. Bulan ni kena hormat. Sebab tu tuan-tuan, kaitannya tajuk kita dengan sirah ni, orang Arab, masyarakat Arab hatta zaman Nabi SAW, mereka jaga kehormatan bulan ni. Kira bulan ni tuan-tuan, kalau kita baca sirah, kita akan tengok kawak pun jadi baik . Kawak pun kira main dengan kuliah sirah kira. Sebut ya bulan haram. Sebab bulan ni dijaga kehormatan. Kalau kita nak tahu tu bulan tu, bulan haram ni tuan-tuan, yang pertama Nabi kata salasatun mutawaliyat. Dia duduk berturut-turut ni ada 3. 1 Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ni duduk berturut-turut. Yang duduk satu-satu Rejab yang kita duduk ada lah ni tuan-tuan. Sepatutnya bila masuk bulan Rejab, masuk bulan-bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram, kita kena ada perasaan tu. Perasaan macam kita berada dalam Ramadan. Walaupun kita tak puasa, tapi kita kena tahu ni bulan mulia. Ada pantang larangnya. Ada adab-adab yang perlu diketahui oleh umat Islam. Orang Arab dia dijaga. Jadi persoalan ni tuan-tuan, kita tengok lagi. Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam Al-Quran, nak bagi tahu besarnya bulan haram ni. Allah kata zalikad dinul qayyim. Itulah, yakni ajaran yang membesarkan bulan-bulan yang dipanggil bulan haram ini, ad-dinul qayyim, ajaran agama yang lurus yang dulunya dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diteruskan, memuliakan, membesarkan dan mengagungkan keempat-empat bulan yang dipanggil sebagai bulan-bulan haram. Jadi kitalah berperanan yang jadi AJK masjid, AJK surau. Bila masuk dekat Rejab ni tuan-tuan, jangan duk nampak Isra' Mi'raj saja. Kita kena ingat, oh ada satu lagi kita kena buat, iaitu nak bagi orang sedar tentang kepentingan memperingati kedatangan bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram. Kena buat ceramah. Tak ada lah ni, kita kena mula buat lah. Tahun depan ingat. Ingat nak panggil saya lah, saya dah abang malam ni, panggil orang lain pula lah. Panggil budak-budak muda kita main, bagi mereka dengar. Tidak, mereka tak tahu apa. Kalau kita tak buat sesuatu untuk memperkenalkan bulan-bulan haram, apa benda yang patut kita buat, apa yang tak boleh kita buat dalam bulan-bulan haram ini tuan-tuan. Okey. Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita apa benda hak penting bulan ni. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka bila masuk saja bulan haram, maka janganlah sesekali kamu menzalimi diri kamu di dalamnya. Ni yang paling penting dalam tajuk ni. Tak boleh menzalimi diri pada bulan-bulan haram ini tuan-tuan. Jadi para ulama kita tuan-tuan bila membincangkan tajuk ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dia nukilkan tentang pendapat para ulama perkara yang tak boleh buat, yang dimaksudkan dengan jangan zalimi diri kamu tu. Pertama sekali,
la tadhlimu fihinna anfusakum bil qital. Tak boleh zalim diri, itu makna dia jangan berperang dalam bulan ni. Tak boleh perang. Waktu yang saya sebut awal tadi ni, oleh kerana masyarakat Arab pada ketika itu tetap menjaga kehormatan bulan 4 ni, bulan-bulan haram ni, masyarakat Arab tuan-tuan pada bulan ni mereka berhenti perang. Sehingga Nabi SAW tuan-tuan pernah sahabat buat silap dalam satu siri peperangan yang akan kita sentuh nanti, iaitu dalam perang yang dipanggil Sariyatun Nakhlah. Dia sebelum perang Badar berlaku ada 8 kali perang dah berlaku, tapi kecil-kecil lah, tak tercetus peperangan pun, tapi keluar tu untuk berperang. Dia panggil Sariyatun Nakhlah. Nakhlah ni ialah satu tempat yang dekat dah kedudukannya dengan kota Mekah. Mana langkah lepas daripada Nakhlah, masuklah ke tanah haram Mekah. Jadi Nabi SAW arahkan 6 orang sahabat untuk keluar dalam satu misi peperangan dalam bulan Rajab. Bukan untuk perang, sebab tak boleh perang bulan ni. Untuk mengintip kafilah dagang Quraisy yang baru balik daripada Syam nak menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Tujuan Nabi keluar ni nak gempak mereka, supaya mereka ubah sikap mereka terhadap negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi mereka pintar ramai 6 orang tapi komando-komando belakang lah keluar 6 orang ni pun. Bila sampai dekat dah Nakhlah ni tuan-tuan, bermalam di situ beberapa malam, duk tunggu yang kafilah dagang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Masa tu hujung Rejab lah. Kalau kata Rejab ada 29 hari bulan, dah 28 hari bulan dah pada masa tu. Lajak esok masuk bulan Syaban, bulan halal lah. Tapi ni masih dalam Rejab. Rejab bulan haram, tak boleh perang. La tadhlimu fihinna anfusakum bil qital. Tak boleh perang pada bulan haram. Depa duk tunggu, duk harap lagi lepas bulan haram boleh perang. Duk tunggu-tunggu mai kafilah dagang tu tuan-tuan. Tapi masa depa sampai tu baru 28 hari bulan. Tak masuk lagi hak 29 nak keluar masuk bulan Syaban. Tapi kalau depa tunggu berakhir dulu Rejab, nanti kafilah dagang tu dia akan lalu masuk kota Mekah, masuk kawasan tanah haram Mekah. Bila masuk tanah haram Mekah, lagilah tak boleh buat apa. Sebab tanah haram ni jangan kita bunuh orang, kepak pokok pun tak boleh. Kita duk pergi kacau burung, duk makan, pergi duk seragah tak tentu pasal, tak boleh. Itu hukum di kota Mekah Al-Mukarramah yang telah ditetapkan daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam lagi. Jadi pada ketika itu para sahabat yang 6 orang ni diketuai oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh. Mereka mesyuarat buat keputusan, la, kalau kita tak serang, tak boleh buat apa dah. La, mereka buat keputusan serang juga tuan-tuan. Walaupun dalam bulan Rejab. Serang tuan-tuan, berjaya bunuh seorang daripada orang Quraisy, nama dia Amru bin Al-Hadrami. 2 orang kena tawan. Semua barang dagangan berjaya dirampas oleh para sahabat. Seronok dia balik tuan-tuan. Nabi marah ke mereka. Pasal apa? Mereka serang dalam bulan ni, bulan haram yang tak boleh ni. Minha arba'atun hurum, mana boleh perang. Tiba-tiba para sahabat pergi serang tuan-tuan. Jadi Nabi SAW jangka dah apa nak berlaku. Orang Quraisy dia mai tuan-tuan, protes umat Islam yang menyerang mereka pada bulan haram. Protes. Depa kata apa dia? Depa kata, kamu ni kata agama Islam bagus sangat. Kan nama agama kita Islam. Islam ni makna apa? Agama sejahtera. Agama yang bawa kedamaian. Tiba-tiba bulan haram pun serang orang juga. Kami yang hampa kata jahiliah, kafir, sesat, ahli neraka ni pun tak buat kerja lagu tu. Lebih kurang lagu tu lah. Depok. Sehingga Nabi SAW tuan-tuan keluar arahan bayar dia. Dah salah, kita silap. Memang salah. Keluar dia, bayar dia kerana kesalahan membunuh. Kemudian tawanan yang ditawan dibebaskan. Harta yang dirampas dikembalikan. Tapi cerita ni tuan-tuan tak habis-habis. Dia macam cerita politik zaman kita lah juga. Ni cerita politik lah ni.
Mekah dengan Madinah. Bila ada belah nu buat silap, siap. Macam cerita Ustaz Khairuddin buat silap dululah. Dia akan pasar. Biasalah, silap memang salah dah. Memang salah lah, kok mana pun. Macam itulah berlaku tu. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turun satu ayat Quran dalam suratul Baqarah ayat 216 ke atau 217. Ni tak ada kopi masuk dalam ni tuan-tuan, tuan-tuan buka tengok. Dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk menjelaskan kekeliruan yang timbul pada ketika itu. Yaitu ayat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah wal fitnatu akbaru minal qatl. Turun ayat ni tuan-tuan. Apa makna ayat ni? Mereka bertanya kamu, yas'alunaka. Mereka bertanya kamu tentang bulan haram. Awak boleh perang dah kala ni? Agama baru yang hamba bawa ni. Dia pemburu Islam. Tak silap. Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul," katakan wahai Muhammad, biar bang dia bah. Qitalun fihi kabir. Memang perang dalam bulan haram ni dosa besar. Tak boleh perang. Tadi hukum kita sebut tadi, ahaduhuma la tadhlimu fihinna anfusakum bil qital. Qul qitalun fihi kabir. Bagi tahu depa, memang perang dalam bulan haram ni hukumnya dosa besar. Tak boleh. Allah murka sangat kalau peperangan itu berlaku dalam bulan haram. Tuan-tuan ingat tak dulu kita belajar tajuk perang Fijar. Perang Fijar ni ialah perang yang berlaku di tanah haram, bulan haram. Sebab tu dipanggil perang tu perang jahat. Fijar maknanya dia jahat, melampaui batas. Tahu-tahu dia pergi perang dalam bulan tu, Allah Subhanahu wa taala kata, ya betul. Memang benar perang dalam bulan haram ni memang dosa besar. Tapi kata Allah Taala, wasaddun an sabilillah. Tapi menyekat orang daripada memeluk Islam, daripada jalan Allah. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bih, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa buat kerja ni semua tuan-tuan? Depa lah orang kafir Quraisy lah. Depa sekat orang masuk Islam, depa seksa orang masuk Islam, depa bunuh Sumayyah, depa seksa Bilal, Zinnirah dan ramai lagi para sahabat ni diseksa, disekat, dihalang daripada masuk agama Islam ni. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bi, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Halau orang pergi Masjidil Haram wa ikhraju ahlihi, halau pula depa daripada Mekah ni. Halau sahabat-sahabat terpaksa pergi berlindung di Habsyah. Terpaksa Nabi SAW hijrah pergi ke Taif. Para sahabat akhirnya berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tak boleh duduk sebab mereka buat macam mana. Masa mereka buat kepada para sahabat tu, tanah haram ke bukan tanah haram tu? Lah, tanah haram mereka buat dulu. Bulan haram tak bulan haram mereka tak boleh pun sebelum ni. Tapi bila ada orang buat silap, para sahabat buat silap sikit, dia pembesar isu. Wal fitnatu, dan fitnah itu. Fitnah di sini bukan makna fitnah tuduh orang ni. Yang kita kadang-kadang silap memaknakan ayat ni, kita maknakan dia fitnah ni hak yang duk tuduh. Hang tuduh aku tuduh hang yang berlaku dalamnya. Bukan. Ada pula ustaz kata hak ni boleh masuk al-ibratu bi'umumil lafz. Tak, ni tak boleh, tuan-tuan, bukan tempatnya untuk kita nak istidlal dengan kaedah tersebut. Fitnah di sini ialah syirik. Fitnah tu makna syirik. Wal fitnatu, yang kamu duk sembah Tuhan Hubal, Al-Manata wal Uzza, macam-macam tuhan-tuhan yang karo tu, akbaru minal qatl, itu lebih besar daripada kesalahan membunuh yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh dalam kisah Sariyatun Nakhlah tadi ini. Sampai tahap tu tuan-tuan, nak bagi tahu kita bulan mulia ni dijaga oleh orang Arab, tapi mereka sebenarnya jaga tu yang sebenarnya ialah untuk kepentingan dunia mereka, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
memuliakan bulan haram ni memang mereka jaga. Mereka tak pergi perang tuan-tuan bulan ni. Saja-saja nak pergi perang memang mereka tak buat. Bukan takat Quraisy. Kabilah-kabilah hak penyamun seperti Ghifar. Kan Abu Dhar Al-Ghifari itu penyamun lah. Keluar dia punya kabilah dia. Sampai bila dia masuk Islam, Nabi terkejut. Pasal apa? Lah, Ghifar boleh masuk Islam. Kabilah macam Ghatafan, Fazarah pernah pergi curi unta Nabi SAW. Nanti kita belajar nanti lepas Sulhul Hudaibiyah. Ni hak jahat-jahat ni pun bila main bulan haram dia pun tak pergi perang. Kalau kafilah dagang lalu tuan-tuan bulan haram, bulan Rejab, tengok saja meniti elok. Tengok ya, Allah dia tak payah bulan Rejab. Jaga ni kehormatan bulan Rejab. Jadi sedihlah kita tuan-tuan kalau kita di Malaysia ni kan. Kita orang Islam tapi tak tahu bulan haram. Tahu pun tak bulan haram. Jadi tolonglah pakat-pakat balik abang pada anak-anak kita. Bulan haram tu yang pertama bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang duduk satu-satu ni tuan-tuan ialah bulan Rejab yang kita sedang berada di dalamnya. Cuma tuan-tuan tentang hukum berperang dalam bulan haram ni ada khilaf para ulama. Iaitu sebahagian daripada para ulama berpendapat hukum itu mansukh dengan sambungan ayat yang kita baca tadi. Tuan-tuan cuba baca, waqatilul musyrikin kaffah. Perangilah orang musyrikin keseluruhannya, kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka juga kalau mereka serang kita, dia tak kira sebab dia bunuh habis buah. Jadi sebagian ulama berpendapat bahawa hukum itu mansukh dan sebagian ulama berpendapat bahawa hukum itu kekal. Cuma dibolehkan kita berperang kalau kita diserang, barulah kita boleh perang. Hukum ni kekal, nak jaga kehormatan bulan haram. Okey, yang kedua, makna fala tadhlimu fihinna anfusakum tu ialah la tadhlimu fihinna anfusakum birtikabidz dzunub, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Jangan zalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram, iaitu jangan melakukan dosa. Lagi tuan-tuan nak faham pula kata, bulan lain boleh kalau lagu tu. Jangan dok faham lagu tu. Bukan bulan lain boleh, bulan lain pun tak boleh juga buat dosa. Bulan lain tak boleh buat dosa, bila masuk bulan haram lebih-lebih lagi kita tak boleh buat dosa. Macam pergi Mekah kan boleh kata kat orang tuan-tuan, tak boleh buat dosa, tak boleh. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kan dalam bab haji kita tak boleh buat benda-benda fasik ketika kita buat haji. Rafath, cakap kotor pun tak boleh. Sebelum tu pun tak boleh juga. Tapi bila masuk kita niat haji, lagi-lagi kita kena jaga. Kalau kita buat, rosak haji kita. Macam itulah dalam kita nak memahami ayat ni. Ramadan kita jaga ni, kalau pergi kata ke orang mengumpat, habis pahala puasa kita. Bulan Ramadan saja kita tak boleh muhung, tak boleh tipu orang, tak boleh berdusta, tak boleh kita mengumpat orang. Dah bulan lain pun tak boleh juga. Tapi bulan Ramadan lebih-lebih lagi kita kena jaga kehormatan Ramadan. Macam itulah juga dalam bab ni pun. Bila main bulan haram, lebih-lebih lagi kita tak boleh buat dosa. Sebab bila kita buat dosa tuan-tuan, kita menzalimi diri kita. Tangan kita buat dosa, yang nak kena hukum tangan saja kan tuan-tuan, habis semua tubuh badan kita akan teranaya kerana perbuatan tangan. Mata kita buat dosa, habis seluruh tubuh badan kita ni akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tanggung juga dosa yang dilakukan oleh mata. Sebab tu kita tak boleh buat dosa. Sebab bila kita buat dosa, kita akan dihukum oleh Allah, maka kita menzalimi diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan, yang ni yang penting sekali kita kena peringat diri kita masing-masing, peringat anak-anak kita. Panjanglah syarahan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Saya nak ambil hak tengah tu sikit tuan-tuan. Kata Imam Al-Qurtubi, fayudha'ifu fihi al-'iqab bil-'amali as-sayyi kama yudha'ifu ath-thawab bil-'amali as-salih. Bila main bulan haram ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan balasan bagi sesuatu perkara buruk yang kita lakukan. Buat dosa,
dedah aurat pada bulan haram. Tak sama dosa tu dengan yang kita lakukan pada bulan Jamadil Akhir dulu. Besar lagi di sisi Allah Ta'ala kalau kita buat dosa pada bulan haram ni kan. Sebab ni bulan haram, bulan yang dihormati, yang sepatutnya kamu muliakan. Jaga diri jangan buat dosa, tetap buat macam bukan bulan haram ni pun. Maka esok ni kita terkejut di akhirat tu, lah ni pasal apa banyak ni buat sikit dah. Dah pasal kita buat kesalahan tu dalam bulan haram. Siapa buat dosa dalam bulan haram, dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sama. Kita tak boleh buat terkejut hari esok ni, pasal kita tak ambil tahu bulan haram. Jadi sebab tu pengetahuan tentang bulan haram ni penting tak penting tuan-tuan? Penting, kita kena tahu. Kena sebar luaskan maklumat ni bagi dia tahu, oh bulan haram tak boleh buat dosa. Kalau kita buat, dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dosa yang kita lakukan pada bulan haram akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh kerana Allah Subhanahu wa taala adil tuan-tuan, Imam Qurtubi kata pahala pun sama juga. Siapa buat suatu amalan salih, Allah Subhanahu wa taala akan gandakan, Allah akan lipat gandakan pahala bagi amal salih yang dilakukan pada bulan Rajab ni tuan-tuan. Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Bukan Ramadan saja. Dan kalau kita perhati tuan-tuan, sebenarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tentang bulan-bulan haram ni, inilah sistem macam mana Islam nak bagi jadi manusia ni baik. Kita kan bulan Ramadan jadi baik tuan. Hak tak pernah main sembahyang jemaah pun main. Hak tak pernah sembahyang sunat banyak pun sembahyang banyak Ramadan ni. Hak tak baca Quran pun baca Quran Ramadan ni. Semua kebaikan kita buat bulan Ramadan. Yang tak pemurah pun jadi pemurah pada bulan Ramadan. Infak macam-macam kita buat. Habis Ramadan celau balik masuk Syawal lupa. Tapi lepas Syawal datang bulan Zulqa'dah. Bukan sebulan dah, 3 bulan mai. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau ikut betul sistem Islam ni tuan-tuan, kita sebar luaskan maklumat, kita boleh rasa kehormatan bulan ni, tak buat maksiat sampai 3 bulan. Jadi baik manusia ni tuan-tuan. Itulah Islam. Mana ada agama lagu Islam ni, kerana datangnya bulan-bulan ni pun manusia boleh jadi baik. Tapi bila kita lupa, tak ambil tahu dah tentang kedatangan bulan-bulan haram ni, tak ada beza. Yang ada beza sikit, Ramadan. Lain pada Ramadan, kita tak jadi baik. Kita tak usaha lebih untuk melakukan kebaikan. Jadi ingat tuan-tuan, bulan haram, buat dosa, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan balasan di hari akhirat kelak. Begitu juga kalau kita buat kebaikan, buat amal salih pada bulan-bulan haram ni, Allah akan bagi double pahala kepada kita. Berlipat kali ganda Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita kerana kita buat kebaikan itu dalam bulan-bulan haram. Dalam mazhab Syafi'i kita ni tuan-tuan, dalam bab kesalahan-kesalahan yang dikaitkan dengan qisas, bunuh orang ke secara sengaja, tak sengaja lah, yang kita bunuh orang kita kena bayar diat, atau mencederakan seseorang, melukakan seseorang, kita kena bayar diat. Diat ni tuan-tuan, kalau kesalahan itu dilakukan dalam bulan haram, diat tu mughalladhah. Apa makna mughalladhah? Diberatkan cara pembayarannya. Pasal apa diberatkan? Pasal dia buat kesalahan tu dalam bulan haram. Tu fiqh. Dalam fiqh memang begitu hukum hakamnya dalam persoalan tersebut, kerana nak jaga kemuliaan dan kehormatan bulan haram. Jadi sebab itu bulan haram kita kena lebih berhati-hati dan kita kena memperbanyakkan amal salih kita tuan-tuan. Okey. Cukup tak tu tuan-tuan? Sikitlah tuan-tuan kempen tuan-tuan ni kan. Kami Yayasan Amal Malaysia masuk bulan Rejab tahun ni baru teringat tahun ni. Belum ni tak teringat, kami pun lupa. Tahun ni kita kempen besar-besaran, kempen membaca surah Mulk di merata-rata tempat. Kita cetak surah Al-Mulk ni percuma. Kita bagi kepada mana-mana masjid, mana-mana surau yang nak buat program bacaan surah Al-Mulk.
Jadi bila saya viralkan tajuk ni tuan-tuan, saya ingat lah ni duk kerja duk bungkus hewan apa? Itulah bungkusan surah Al-Mulk hantar sampai ke Johor, Sarawak. Yang paling banyak saya ingat Negeri Sembilan. Johor pun banyak juga. Sarawak pun banyak juga. Duk minta. Perak jangan cerita lah, sebab Perak dah wajibkan baca surah Mulk lepas sembahyang. Lepas sembahyang Aisyah khususnya mereka baca. Tapi bila kita tak buat bahan-bahan macam ada di surau tuan-tuan ni, orang kita kan bila nak kena bangkit, ambil dulu Quran di ujung tu, duduk di belakang sana, dia bangkit tu dia nampak pintu dulu, dia telajak. Jadi bila kita buat naskah ni tuan-tuan, lepas sembahyang tu bagi tu alhamdulillah pakat semua boleh baca. Jadi di Perak tuan-tuan, tak tahulah, kita dah cetak untuk Perak saja 20,000 lah, untuk diberikan di sana-sana 50, sini 20. Duit-duit yang kita cetak surah Mulk ni tuan-tuan sebenarnya ialah lebihan wakaf Al-Quran yang RM25 kami duk buat melalui Yayasan Amal tu. Dia dah lebih sikit duit tu. Harga Quran cuma RM17 ya. Jadi dia ada lah lebih-lebih tu. Kita nak buat apa? Kita fikir Allah, kita cetak ni, kita bagi masjid surau untuk depa pakat-pakat baca. Tuan-tuan pun kalau kok-kok ni tak mana lagi yang nak buat program tersebut, tuan-tuan boleh maklumkan kepada saya sahaja. Ataupun paling mudah tuan-tuan pergi ke pejabat Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Kedah di Taman apa nama ni? Taman Ria. Lorong 120 tu. Tuan-tuan pergi ambil di sana ya. Berapa yang diperlukan. Kempen untuk orang buat baik pada bulan Rejab yang mulia ni tuan-tuan. Okey. Kita terus lagi tuan-tuan. Tadi kita baru habis ayat yang ke 102 ayat yang ke 36. Lah kita tengok lagi ayat yang ke 37. Satu lagi. Okay. Allah berfirman lagi tuan-tuan, sambungan dia cerita tentang orang-orang Arab ni berkenaan dengan bulan-bulan haram. Mereka muliakan, tapi yang sebenarnya mereka muliakan tu kerana dunia, bukan kerana patuh perintah Allah. Sebab tu ada satu benda yang mereka buat, dia panggil nasi. Tu dalam ayat tuan-tuan tengok di depan. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Apa makna ayat ni tuan-tuan? Orang Arab ni tuan-tuan, khususnya orang Quraisy lah, dan juga benda ni berlaku di kalangan kabilah-kabilah Arab yang tertentu. Depa ni tuan-tuan hidup depa dengan peperangan ni tak boleh pisah. Macam kita pergi kedai kopi ya. Tak pi tu bahasa macam tak sempurna hidup. Depa pun lagu tu juga perang ni tuan-tuan jadi darah daging depa. Oleh kerana pada bulan haram hukumnya dilarang berperang, depa patuh. Bulan Rejab boleh gagah insya-Allah, boleh patuh takat sebulan. Yang paling mereka bermasalah ialah bila datang 3 bulan yang berturut-turut. Bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah dan Zulhijjah ni sebenarnya dia bulan haji. Bulan Zulhijjah orang datang buat haji. Zulqa'dah peluang untuk orang yang mai jauh-jauh. Mai daripada Syria, Syam, mai daripada Iraq, mai daripada Yaman, kan jauh perjalanan mereka. Kalau tak ada bulan-bulan ni, nak pi tak berani. Bila ada bulan-bulan ni, baru mereka boleh pi dengan selamat. Sebab semua orang tak ganggu siapa-siapa dah. Kabilah-kabilah yang jadi penyamun-penyamun ni akan berhenti menyamun pada bulan-bulan haram. Jadi sebab itulah perlu ada bulan ni. Mereka pun boleh main dengan selamat. Dan bila mereka main sebenarnya tuan-tuan, bukan buat haji saja. Makkah ialah pusat perniagaan besar pada ketika tu. Dan semua orang berkumpul tahun tu. Macam kita pergi Mekah pada hari ni, tuan-tuan tengok macam mana. Kalau negara yang sejuk punya dia. Kaya di Mekah. Macam itulah dulu. Sebab tu orang Quraisy jaga sangat kemuliaan bulan ni.
pasal melibatkan ekonomi dia. Kalau tak kerana tu, dia tak jaga tak mana pun. Satu ya. Tapi kok mana pun adalah sibrah agama tu di situ. Depa jaga bulan haram ni ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kena jaga bulan-bulan haram. Begitu juga lepas buat haji, iaitu bulan Zulhijjah, habis 14 hari bulan 13 14 habislah haji. Nak balik mungkin sebulan masa dia kena melibatkan sampai Muharram. Tapi mungkin hujung Zulqa'dah, Zulhijjah tu dah selesai dah. Bila berlanjutan bulan-bulan haram ni sampai Muharram, mereka tak tahan, tuan-tuan. Jadi mereka buat satu kerja yang dipanggil dengan nama An-Nasi'. Tu yang ada dalam ayat ni. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya perbuatan nasi itu ialah tambahan lagi kepada dosa kufur yang telah sedia mereka lakukan. Jadi nasi ni makna apa, tuan-tuan? Nasi ni ialah tangguh, menangguhkan kedatangan bulan haram. Bulan Muharram tu dia kata nanti bulan ni kita jangan kira bulan Muharram lagi, kita tangguh tahun depan. Kalau baik sikit dia kata kita tangguh, kita kira Safar dulu lah. Muharram tangguh pergi masa bulan. Depa boleh tukar ikut suka depa. Itu dipanggil An-Nasi. Dia ada, nak kata apa, ada lajnah dia lah yang boleh buat keputusan ni, nak tangguh ke tak tahun ni. Kadang-kadang dia tangguh rejab, ada setengah kabilah ubah rejab ni, tak ada rejab tu pun ada. Ada yang jaga kehormatan rejab. Ni perbuatan yang dipanggil An-Nasi. Jadi perbuatan mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tetapkan 4 bulan ni bulan yang dihormati, kena jaga sungguh-sungguh. Depa boleh tukar, ganti, ubah ikut suka depa ni. Itu menambahkan lagi dosa mereka yang telah sedia ada. Dulu depa kufur saja, lah depa pemain pula ajaran Allah Taala. Dia nak halalkan, dia nak haramkan, ikut suka depa. Jadi Allah kata ini tambah lagi dosa kekufuran yang ada kat depa. Ini perangai orang Arab yang ada pada ketika itu, tuan-tuan. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru. Orang kafir jadi sesat kerana mengubah-ubah kedatangan bulan ni ikut suka mereka, tuan-tuan. Sehingga kalau kita berada bulan Zulhijjah, tak pasti Zulhijjah ke bukan pada ketika itu, tuan. Sebab mereka ubah ikut suka mereka. Yuhillunahu aman. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun. Ada setengah tahun dia kata, kira halal. Tahun ni Muharram tak pakai tahun ni. Dia boleh buat main-main ikut suka dia kalau tu. Wa yuharrimunahu aman. Ada tahun lain pula dia kata, tak, tahun ni kita kira tahun haram, bulan haram bulan ni. Ikut dia. Liyuwati'u iddata ma harrama Allah. Nak bagi sama dengan bilangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ada bulan haram, tapi dia main-main ikut suka dia, tuan-tuan. Fayuhillu ma harrama Allah. Maka mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Dihiasi amalan buruk mereka, depa nampak baik, nampak elok perbuatan, nampak bagus. Ni ajaran yang depa bawa ni. Padahal amalan itu adalah amalan yang bercanggah dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir. Jadi tuan-tuan, persoalan ni tuan-tuan berlanjutan sampailah Nabi SAW mengerjakan haji yang dipanggil haji wada' pada tahun yang ke-10 Hijrah. Maka tahun tu baru Nabi SAW isytiharkan bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala telah kembali ke tempat asalnya, iaitu tahun tu bulan Zulhijjah tu memang itulah bulan Zulhijjah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Tidak ada siapa boleh ubah lagi kedudukan bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala seperti yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan. Jadi malam ni, tuan-tuan, saya ingat sekadar itu untuk kita memahami kepentingan bulan haram. Selain daripada kita tahu sifat-sifat orang Arab, kita tahu macam mana mereka menghormati bulan-bulan haram, kita juga dapat tahu apa yang kita kena buat hari ini untuk mengembalikan semula kehormatan dan kemuliaan
bulan-bulan haram yang 4 yang kita sebutkan tadi, yang telah ditinggalkan oleh kita pada hari ini, tuan-tuan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.